Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk hadir ke masjid, dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiqil Makhtum. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, malah sama-sama kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah malam ini kita menyambung kembali Sirah Nabawiyah dan perbahasan yang kita tinggal dalam pertemuan yang lalu, iaitulah kisah keislaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, dalam kitab ni muka surat 128. Ya, bagaimana permulaan daripada terdetiknya hati Sayyidina Umar ketika mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mana Nabi berada dekat dengan Kaabah, Sayyidina Umar mendengar, mengintai dengar. Dia nama dia mengintai dengar. Kita mengintai ni tengok kok mata, mengintai dengar makna mendengarlah. Sayyidina Umar curi-curi dengar tu. Kalau mengintai, mengintip tu duduk skodeng tu kan. Kalau kata hak ni mengintai dengar ni maksudnya mencuri dengar. Makna Nabi tak perasan dah. Nabi tak perasan bahawa Sayyidina Umar tu dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi baca daripada surah Al-Haqqah. Ya, dalam masa Nabi baca ni pelbagailah yang datang dalam hati perasaan Sayyidina Umar. Ya, pelbagai persoalan ya yang datang dalam diri Sayyidina Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala ni kira kata Allah nak beri hidayah. Awal daripada hidayah yang Allah nak beri kepada Sayyidina Umar, atau Allah nak mengetuk pintu Sayyidina Umar. Ya, ketika mana pelbagai persoalan yang timbul dalam dirinya, maka Allah jawab dalam ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat yang dibaca oleh Nabi. Maknanya bagaimana seolah-olah timbul pelbagai persoalan dalam dirinya, ia dengar ayat Nabi baca, menjawab persoalannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Yang mana dalam persoalan daripada Sayyidina Umar ni ialah seperti mana yang dikatakan oleh musyrikin Quraisy bahawa Nabi ini seorang penyair. Maka dia dengar, dia kata beliau memang benar penyair. Kemudian lantas bila dia kita sebut, dia mention, makna hati dia kata betul lah, dia ni penyair. Sebab bila baca Quran, mana dengar seperti mana
syair Arab lah. Cuma Al-Quran ni gaya bahasa lebih hebat, jauh berbanding dengan syair bahasa Arab. Lantas Nabi baca, wa innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa oleh Rasul yang mulia, Jibril, dan ianya bukan kata-kata seorang penyair. Mana Nabi baca tu seolah macam Nabi jawab. Nabi jawab pertanyaan yang timbul dalam dirinya Sayyidina Umar. Ini permulaan daripada nak sebut tu hidayah tu mengetuk pintu Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun dalam hati dia kata, kalau bukan penyair, maka ianya seorang kahin. Kahin ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak tukang tilik nasib. Kahin. Maka bila terdetiklah hati dia, kalaulah bukan penyair, maka ia sebagai seorang tukang tilik. Maka Nabi pun baca sambungan dia ayat 42-43. Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Maka Nabi baca ayat selepasnya, jawab tu. Pertanyaan yang datang dalam dirinya Sayyidina Umar. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang, sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan daripada Al-Quran. Diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Haqqah ayat 40 hingga 43. 40-41 jawab berkaitan dengan Nabi itu bukan penyair. Ayat 42 dan 43 jawab bahawa Nabi bukan seorang kahin ataupun pawang. Hinggalah akhir surah. Kata Sayyidina Umar, kini Islam mengetuk perasaan hatiku. Mana ni setelah Sayyidina Umar masuk Islam, kemudian dia cerita perjalanan Islam dia, perjalanan dia masuk Islam. Walaupun di awal tu memang keras penentangan dia terhadap Islam, sehingga tindakan Sayyidina Umar ni nak bunuh Nabi. Maka diriwayatkan bahawa satu ketika, masa ni belum masuk Islam lagi lah, mana mula kata-kata mengetuk pintu hati Sayyidina Umar. Terdetik dalam hati dia, makna adalah sedikit. Cuma besar lagi, banyak lagi asabah keinginan dia kepada musyrikin tadi. Keinginan dia kepada apa yang diamalkan dalam zaman jahiliahnya. Baik, untuk itu maka Sayyidina Umar kekal dengan kerjanya menentang Islam, tanpa menghirau bisikan kebenaran dari dalam hatinya yang berbalut dengan jahiliah itu. Dapat dilihat betapa keras perangai dan persuannya terhadap Rasulullah. Sesuatu hari ketika beliau keluar menggenggam pedangnya yang terhunus. Dia keluar, dia nak pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi lah, nak bunuh pedang kepada Nabi. Dengan tekad membunuh Rasulullah. Namun dengan takdir Allah, di tengah jalan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi, atau seorang dari Bani Zurah, atau salah seorang lelaki dari Banu Makhzum. Beliau telah ditanya oleh lelaki ini dengan katanya, "Kemana yang kau nak tuju, wahai Umar?" Jawab beliau, "Aku hendak membunuh Muhammad." Disebutkan Nu'aim bin Abdullah ni tanya, sempok di tengah jalan ketika Sayyidina Umar membunuh pedang, bawa pedang nak pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi. Maka Nu'aim ni tanya Sayyidina Umar, nak pergi ke mana? Begitu, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar jawab, aku nak pergi bunuh Nabi, aku nak pergi bunuh Muhammad. Maka kata Nu'aim, bagaimana kau boleh selamat dari Banu Hashim dan Banu Zuhrah jika kau telah membunuh Muhammad? Kata Umar, aku tidak lihat kau ini lebih dari seorang yang telah keluar dari agamanya yang kau warisi selama ini. Maknanya Sayyidina Umar bila mendengar katanya Nu'aim, maka dia pun kata bahawa Nu'aim ni dah masuk Islam lah, dah tinggal agama warisan. Kata Nu'aim, mahu tak aku tunjukkan yang lebih pelik lagi dari itu? Inilah kisah bagaimana Nu'aim menceritakan kepada Sayyidina Umar bahawa adiknya dan adik ipar, isteri kepada adiknya Fatimah, telah pun memeluk Islam. Wahai Sayyidina Umar tak tahu. Yang ni makna mereka memeluk Islam secara senyap lah, sembunyi daripada Sayyidina Umar. Kerana tahu bahawa Sayyidina Umar sangat memusuhi Islam. Baik, maka Nu'aim ni bertindak untuk menghalangi perjalanan Sayyidina Umar pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi. Maka dia buka cerita ni lah. Dia cerita kepada Sayyidina Umar bahawa adikmu dan adik ipar, adik dan adik ipar telah masuk Islam.
mereka berdua pun telah keluar meninggalkan agama lama mereka. Meninggalkan agama yang kau masih berpegang dengannya. Tanpa berlengah Umar terus ke rumah adiknya. Maka setelah mendengar kata Nuaim tentang adiknya dan adik iparnya keluar daripada agama nenek moyang dan telah masuk Islam, maka hasrat dia nak pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi tu terputus. Maksudnya terhenti di situ kerana yang lebih besar lagi, lebih utama pada dia. Kerana adik dia telah pun keluar daripada agama dan masuk Islam. Maka dia nak memastikan bahawa benarkah adik dia masuk Islam. Maka dia patah balik ataupun dia tidak jadi pergi cari Nabi, bunuh Nabi, maka dia pergi kepada adiknya, ke rumah adiknya. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar terus ke rumah adiknya dalam keadaan meradang dan marah. Marah. Pasal memang dia marah kepada Islam, marah kepada Nabi dan tahu pula adik dia pula masuk Islam, marah sungguh. Memang marah. Baik, hingga apabila beliau sampai ke rumahnya, didapati bersama mereka berdua Khabbab bin Al-Arad yang sedang memegang lembaran bertulis surah Toha. Di tangan Khabbab bin Al-Arad bersamanya lembaran surah Toha. Maknanya dia masa ni Al-Quran ini tidak dibukukan lagi lah. Al-Quran ni bila turun kepada Nabi dan Nabi baca kepada sahabat dan ditulis pada Allahumma salli ala Sayyidina pada lembaran-lembaran, sama ada di pertama dan sebagainya. Belum lagi dibukukan dah. Cuma telah ditulis lah, ditulis pada lembaran-lembaran. Maka disebutkan di sini bahawa Khabbab ini ketika itu bersama dengan adik dan adik ipar Sayyidina Umar. Dan ketika itu pegang surah Toha, makna baca surah Toha lah. Beliau mengajar mereka berdua membacanya. Sebenarnya Khabbab ini sering menziarahi mereka berdua dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Bila saja mereka berdua dan membacakan mereka Al-Quran, beliau mengetahui kedatangan Umar, segera beliau bersembunyi di ruang dalam rumah. Mana Khabbab ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahu bahawa Sayyidina Umar datang, maka dia segera bersembunyi. Manakala Fatimah, adik perempuan Umar, membungkus lembaran surat yang mereka baca itu. Lembaran surah Toha tadi. Umar telah pun mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Khabbab ketika beliau menghampiri rumah mereka. Jadi ketika Sayyidina Umar nak sampai ke rumah tu, nak sapa-sapa tu, dia dah dengar dah bacaan daripada surah Toha. Surah Toha. Jadi Sayyidina Umar dah tahulah bahawa benarlah adik dia telah masuk Islam, malah diperdengarkan ataupun diajar kepada adiknya dan adik iparnya tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran itu sendiri. Baik, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Umar telah pun mendengar bacaan Al-Quran oleh Khabbab ketika beliau menghampiri rumah mereka. Sebab saja beliau masuk ke dalam rumah, terus beliau bertanya, apa dia suara yang aku dengar tadi dari sini? Sayyidina Umar tanya. Dia dengar suara bukan daripada Fatimah dan bukan daripada adik iparnya. Jawab Fatimah, dan suaminya, tak ada apa-apa selain dari perbualan biasa di antara kami. Maknanya dia nak menutup dulu, supaya tak tahu. Tetapi Sayyidina Umar dah dengar dah kan. Dah dengar dan dah tahu itu bukan suara daripada adik ipar dia. Baik. Maka jawab Fatimah dan suaminya, tak ada apa selain dari perbualan biasa di antara kami. Kata Umar, boleh jadi kamu berdua pun telah keluar agama. Kata adik iparnya, apa pandangan kau sekiranya kebenaran itu bukan pada agama engkau? Tanpa berlengah Umar menerkam ke arah iparnya dan melanyaknya dengan kaki. Dia pukul selalu. Sayyidina Umar ni memang dia punya sikap dia kasar lah. Bila dia marah, dia pergi belasah selalu. Pergi belasah selalu, pergi pukul selalu. Disebut lah ni, disebut melanyak. Mana pukul lah, pukul adik iparnya. Baik. Melanyak disebut di sini. Setelah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanpa berlengah Umar menerkam ke arah adik iparnya dan melanyakkannya dengan kaki sehabis tenaganya. Maka teruk jugalah, kena belasah lah bahasa kita sebut. Sayyidina Umar belasah teruk. Fatimah adiknya menolak Umar dari suaminya yang sedang dikerjakan itu. Sekali lagi Umar tanpa berlengah menempeleng adiknya seberat ayunan tangannya. Mana dia penampar Fatimah adiknya. Baik. Kemudian
menyebabkan muka adiknya luka berdarah. Derah kuat. Kena penampar yang derah. Ayunan yang kuat tadi disebut. Baik. Dalam riwayat Ibnu Ishaq menyebut bahawa Umar telah memukul adiknya hingga luka. Namun adiknya telah berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, kalau kerana itu bukan pada agamamu, mengakulah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan mengakulah bahawa Muhammad itu pesuruh Allah." Setelah Sayyidina Umar merasa kecewa dan melihat adiknya berdarah, beliau menyesal dan terasa malu. Kerana ialah tindak balas tadi. Bila marah, mari tu. Tindak balas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu nak pergi. Bila mari perasaan marah ni, tak fikir panjang dah. Ya. Tak kira siapalah kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, marah itu menguasai dirinya. Melainkan dia dapat mengawal perasaan marah. Sebab itu penting. Mengawal perasaan marah tu. Mengawal perasaan marah. Sebab itu Nabi ajar, bila kamu marah, bila berdiri, duduk. Bila masa marah tu kalau berdiri, duduk. Kalau kata masih lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ambil wuduk. Masih lagi lepas berdiri, duduk marah lagi, duduk masih lagi tak hilang. Pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, marah lagi, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, marah lagi tak tahu. Ambil air sembahyang pun tak lembut. Sembahyang pula 2 rakaat, maknanya kalau lepas sembahyang tu marah lagi, malah sembahyang duk mikir lagi ni, macam-macam mikir lagi. Pasal hak benda yang marah. Sebab itu Nabi ajar tu cantik dah. Kalau marah lagi, ambil wuduk. Moga dengan air wuduk ni, air sembahyang ni melembutkan hati. Makna dengan ambil sembahyang pun lembut lagi, tak lembut lagi. Marah lagi sembahyang tu. Tapi kalau sembahyang marah lagi, habis-habis salam tu marah lagi, nak kita tekau lagi, tak tahu lah. Makna sembahyang dia masih lagi tidak cantik lagi lah, tidak sempurna lagi, tidak benar-benar khusyuk. Kalau yang sembahyang khusyuk tu habis lah. Dia tinggal dah. Apa urusan dunia dia, maka salam tu selesai, tak ada apa dah. Karena bila tidak dapat mengawal perasaan marah, berlakulah macam-macam lah penderaan ke apa semua tu, mari daripada yang kata amarah ni lah, perasaan marah. Baik, demikian yang berlaku kepada Sayyidina Umar ni. Ya. Kerana hak awal memang dia marah kepada Nabi, nak bunuh Nabi, tahu-tahu adik dia masuk Islam. Dan bila pergi ke rumah dia, benar. Marah sungguh. Macam disebut tadi, dia pergi ke rumah adiknya dengan perasaan meradang dan marah. Meradang dan murka. Jadi, dah marah ni, maka tahu-tahu saja orang bubuh dulu. Pukul dulu, penampak dulu, apa semua begitulah. Lepas habis itu dah tengok luka berdarah apa semua kan, barulah mari menyesal. Setelah Sayyidina Umar merasa kecewa dan melihat adiknya berdarah, beliau menyesal dan terasa malu, lantas beliau berkata, "Berikan daku kitab yang bersama kamu itu untuk ku menatapnya." Maka setelah itu dah berasa macam dah reda dah, kerana dah amarah dia, marah dia dah lepas dah, dah belasah dah. Maka dia minta kepada adik dia berikan bungkusan lembaran dari surah yang dibaca tadi. Dia bukan Al-Quran lah, pasal masa tu Al-Quran tidak dibukukan lagi. Hanya ada lembaran-lembaran daripada surah-surah. Maka menurut riwayat bahawa lembaran itu adalah lembaran daripada surah Toha. Kata adiknya, "Engkau kotor, ayatnya bersih dan tidak boleh disentuh kecuali orang yang bersih." Maka kata Fatimah, adiknya kata, "Engkau kotor, tak boleh nak sentuh. Kecuali orang yang bersih lah." Ayuh pergi bersuci dahulu. Beliau pun bangun dan bersuci. Kemudian beliau mengambil kitab. Lantas beliau membaca surah Toha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katanya ini adalah nama-nama yang indah lagi suci. Terus beliau membaca Toha. Hinggalah sampai kepada ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri." Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Toha ayat 14. Kata beliau, betapa eloknya kata-kata ini dan betapa mulianya. Ayuh tunjukkan aku di mana Muhammad sedang berada sekarang ini. Makna dia baca daripada lembaran ni, maka terus dah. Maknanya keinginan dia kepada Islam. Ya, makna kira kata dah berubah dah. Terus bila dengar ayat ni dan baca. Bukan setakat dengar masa sampai tadi tak. Dan itu pun menurut riwayat bahawa dah terdetik dalam hati dia. Dengan ayat yang dibacakan dari surah Toha. Walaupun terdetik dah dalam hati dia, tapi kerana perasaan marah
mengatasi daripada apa yang lahir dalam hati dia. Maknanya lahir dalam hati dia, ayat yang dia baca ni Masya Allah, susunan kata yang begitu indah sekali. Tetapi kerana perasaan marah mengatasinya, maka waktu dia bubuh dulu, dia pukul dulu. Akhirnya setelah melihat keadaan adiknya berdarah apa semua, maka dia berasa menyesal, barulah dia nak tengok apa tu kalamullah atau lembaran Al-Quran daripada surah Taha. Maka dia baca, dia tengok. Kerana menurut ayat bahawa Sayyidina Umar telah mendengar daripada ayat pertama, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tu antara ayat awal dari surah Taha yang cerita tentang Al-Quran lah. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha ni huruf muqatta'ah. Huruf pendek-pendek ni yang dimulai pada kebanyakan surah. Dan huruf-huruf ini tidak ditafsirkan oleh Nabi SAW. Maka kita terima menurut huruf yang dibaca lah. Alif lam mim ke, alif lam ra ke, kaf ha ya ain sad ke, ataupun ni Taha. Maka kita tak terjemah ta tu apa, ha tu apa, alif apa, lam apa, mim apa. Kerana Nabi SAW tidak terjemah pada setiap huruf tersebut. Walaupun di sana ada yang nak terjemah juga. Dia kata alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Walaupun dia tak ada datang daripada Nabi SAW. Tak boleh lah pasal ia Al-Quran. Al-Quran ni makna ia kena mari daripada Nabi SAW tentang apa tu huraian dia. Bila kita sebut Taha, maka dia punya nak menghuraikan hanya Allah saja yang tahu akan maksud daripada huruf ni. Cuma ulama mufassirin setelah mengkaji akan ayat-ayat Al-Quran yang datang selepas daripada huruf ni, tak terjemah huruf, cuma melihat kepada ayat yang datang. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, surah Baqarah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, surah Sajadah. Yasin wal Qur'anil hakim, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kebanyakan daripada ayat yang datang selepas daripada huruf ini adalah cerita tentang Al-Quran. Maknanya mereka melihat bahawa huruf datang ni adalah satu perkara yang nak menarik perhatian masyarakat Arab ketika itu. Kerana huruf-huruf ini adalah himpunan, nak jadi kalimah ni himpunan daripada huruf. Alif, bata sampai ya tu himpunan. Nak jadi kalimah apa pun dalam Arab ni himpunan daripada alif sampai ya. Cuma bila datang huruf pendek dan pelik tak pernah dengar, apa tujuannya? Maka hikmah daripada Allah menghadirkan huruf yang pendek ni di awal daripada surah sebagai nak menarik perhatian. Alif lam mim. Maka dengar, apa dia ni tak pernah dengar. Lafaz ini tak pernah dengar. Jadi menarik perhatian, mana dia panggil kalau apa tu pengajaran ni, nak mengajar ni dia panggil set induksi. Tu. Baru apa nama cikgu yang hebat. 5 minit mula-mula dia buat set induksi, nak tarik perhatian pelajar. Lepas tu barulah dia mengajar. Dia bukan masuk-masuk tu mengajar, tak tahu lagi budak ke mana tak. Budak faham-faham lah. Ada yang begitu pun, ada yang tidur apa semua. Jadi set induksi ni nak tarik perhatian. Maka huruf muqatta'ah ini sebagai jalan Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik perhatian masyarakat Arab. Maka yang datang selepasnya adalah satu perkara yang sangat penting. Selepas datang huruf ni ialah perkara yang sangat perlu diambil berat. Maka sudah barang pastinya bila datang selepasnya adalah banyaknya bercerita tentang Quran. Kita sebut tadi. Banyak lagi lah. Hanya beberapa surah saja yang selepas daripada huruf ni dia tidak cerita Quran lah secara khusus. Umpamanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Umpamanya surah Maryam kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Cerita tentang Nabi Allah Zakaria.
Baik. Maka cerita tentang Nabi Allah Zakaria pun yang Allah sebut dalam surah Maryam itu pun juga adalah merupakan satu perkara yang ajabalah juga. Pasal apa? Pasal di usia yang lanjut. Nabi Allah Zakaria, Allah kurniakan Yahya. Allah kurniakan Nabi Yahya. Maknanya di usia itu dari sudut kebiasaannya tak dapat anak tu. Khususnya bagi kaum wanita lah. Kerana disebutkan usia yang lanjut ni bukan setakat Nabi Allah Zakaria, juga isterinya. Tapi kerana Allah berkehendak nak kurniakan, maka tidak ada yang mustahil lah. Tidak ada yang mustahil bila Allah berkehendak. Demikianlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Tak ada ayah. Bila kata tak ada ayah ni, memanglah pelik. Tak ada orang dalam dunia ni tak ada ayah. Melainkan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Adam dan juga Hawa. Tu je orang tak ada ayah. Orang lain semua ada ayah. Sama ada ayah dia sah tarah atau tak sah tarah. Mana dia tu sama ada anak sah tarah atau anak tak sah tarah. Maknanya ada ayah dalam erti kata yang mak dia mengandung hamil tu ada lelaki yang mengandungkannya. Berbeza Nabi Allah Isa alaihi salam, Maryam itu mengandung tanpa ada lelaki yang mengandungkannya. Karena Allah meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Maka sebab itu Allah khabarkan kepada khususnya pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nak perlihatkan kerana mereka melihat bahawa Nabi Isa ni hebat. Tak ada ayah. Maka sebab itu pada agama Kristian meletakkan Nabi Isa tak ada ayah, maka ayahnya Tuhan. Tak. Maka Allah jawab jelas, clear bahawa inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya Nabi Isa di sisi Allah kamathali Adam, seperti Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam lagi pelik. Ayah tak ada, mak tak ada. Nabi Isa masih lagi melalui proses dilahirkan. Kalaulah nak kata Nabi Isa lah anak Tuhan, maka Nabi Adam bagaimana pula keadaan Nabi Adam? Maka sebab itu Allah sebut inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Kami ciptakannya daripada tanah, thumma qal, kemudian dikatakan Allah berfirman kepada tanah bila dah bentuk, thumma qala lahu kun fayakun. Jadilah fayakun, maka jadilah ia. Tu. Maka mudah saja bagi Allah walaupun pada kita peliklah tak ada ayah. Cuma disebutkan tadilah ini saja individu yang tak ada ayah, yang lain semua ada ayah. Ia tak boleh nak declare ia tak ada ayah. Boleh jadilah tak ada ayah kerana ia tidak sah taraf. Ayah yang secara sah tu tak ada. Baik. Kemudian Sayyidina Umar baca ni mana bertambah lagi tertarik hati dia kepada Islam. Akhirnya dia minat kepada Islam, maka dia nak berjumpa dengan Nabi. Dia nak berjumpa Nabi. Maka sebab itu ulama mari sebut ayat dari surah Taha ni ayat pelembut hati. Kerana apa? Kerana peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar ni. Cerita berkaitan dengan surah Taha ni ayat 1 hingga 5 lah. Yang ulama kita sebut, kalau kata anak nakal sikit, bacalah ayat surah Taha ayat 1 hingga 5, sapu kepala ubung-ubung tu. Tiup, baca tiup. Kalau kata masa ia jaga payah nak baca, masa ia tidur. Masa ia tidur tak apa. Ia pun tak nak lari, duduk tidur tak sedar dah. Masa tu kita baca, luru ke ubung dia baca surah Taha, tumbuh tiup. Mudah-mudahan lembutlah dia. Mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Tu. Baik. Kerana tadilah bertepatan dengan surah Taha yang cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Maka setelah itu Sayyidina Umar tanya, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ia nak berjumpa dengan Nabi, nak menyatakan bahawa ia nak masuk Islam? Tu. Sebaik sahaja Khabbab mendengar pertanyaan Umar itu, beliau keluar dari tempatnya dan berkata, "Nah, Sayyidina Umar, terimalah berita yang menggembirakan ini. Ku harapkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam Khamis lalu
engkaulah yang menjadi orangnya. Mana Khabbab ini mendengar doa Nabi, ya, iaitulah, ya Allah ya Tuhanku, perkukuhkan Islam dengan Umar ibni Al-Khattab atau Abu Jahal ibni Hisham. Mana Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik, di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah rumah di kaki bukit As-Safa. Sayyidina Umar pun mencapai dan membawa pedangnya meluru ke rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada. Terus beliau mengetuk pintu, seorang lelaki telah bangun mengendap melalui celah pintu. Bila Sayyidina Umar mengetuk pintu, seorang pemuda tengok ke celah pintu. Kalau pintu hotel, ya ada lubang nak tengok tak. Bila tekan loceng, ting-ting, dia boleh tengok ke lubang, ada lubang pintu tu siapa mari. Mana kita tengok ke celah pintu. Sahabat ni mari tengok ke celah pintu. Baik. Maka bila dia tengok, seorang lelaki telah bangun mengendap melalui celah pintu, alangkah terkejut bila melihat Umar sedang memegang pedangnya. Maka dia tengok di pintu, nampak Sayyidina Umar datang dan pegang pedang. Maka dia risaulah, pasal dia mana nak tahu Sayyidina Umar ni nak datang berjumpa Nabi nak masuk Islam. Makna pada dia kata, Sayyidina Umar mari nak bunuh Nabi lah. Begitu. Cepat-cepat beliau memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lain pun berkumpul. Lalu Hamzah bertanya, apa hal kamu ini? Cakap mereka, Umar di luar sana. Kata Hamzah, apa halnya kalau Umar pun bukalah pintu baginya. Kalau dia kemari hendak kebaikan, akan kita usahakan. Dan kalau dia kemari hendak sesuatu yang buruk, apalagi kita bunuhlah dia dengan pedang kita ini. Maknanya, walaupun Sayyidina Umar datang nak bunuh Nabi, ada bersama dengan Nabi para sahabat, ya, yang akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hamzah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, berkata demikian, ya, kerana apa? Kerana dia, ya, dalam kalangan yang nak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Sayyidina Umar datang untuk melakukan keburukan dalam hal keadaan nak bunuh Nabi. Baik. Kemudian semasa itu barulah diberitahu hal berkenaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera keluar menemui Umar di dalam sebuah bilik. Baginda terus memegang bahunya dan sarung pedangnya, lalu direntapnya dengan mengejut dan bersabda, setakat ini kamu boleh berhentilah kerja-kerja yang sia-sia itu. Nanti kau juga akan ditimpa bala kemurkaan dan kemarahan Allah seperti mana turunnya ke atas Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini dia Umar. Ya Tuhanku, perkuatkanlah Islam dengan Umar ibn Al-Khattab. Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dengan itu maka Islamlah Umar. Maknanya Sayyidina Umar datang kepada Nabi, mengucap syahadahlah, masuk Islam. Baik. Maka Islamlah Sayyidina Umar. Lantas seluruh yang berada dalam rumah bertakbir hingga terdengar orang yang berada dalam Masjidil Haram. Kerana Safa tu dengan Masjidil Haram tu tak jauh lah. Kerana kuat takbir, ya, daripada para sahabat yang berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di rumah tersebut. Baik, Sayyidina Umar terkenal dengan sikap yang tegas. Tiada siapa yang mempertikaikannya. Mana tak ada siapa yang pertikaikannya. Tegah Sayyidina Umar. Ya, mana sebelum daripada Islam tegah dia kasarlah. Kemudian bila kasar ganah bila mana kerana tidak tidak ada dibatasi dengan iman, ya. Bila ada batas iman, maka iman itu membatasi. Ya, tegah-tegahlah tapi tidaklah bertindak seperti mana sebelum daripada Islam. Tetapi dalam hal beberapa keadaan memang ketika mana Sayyidina Umar marah, maka dia akan tarik pedang. Maka dilembutkan oleh para sahabat yang lain. Kerana tu sikap Sayyidina Umar tu begitu. Baik, kemasukan Umar ke dalam Islam menimbulkan kebisingan dan pukulan hebat ke atas kafir musyrikin. Di sebaliknya memberi kekuatan, kebangkitan dan kemuliaan dalam kalangan kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan Islam dengan Islamnya Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya, semasa aku memeluk Islam, aku teringat siapa orangnya yang teramat sangat mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata dalam hati, Abu Jahal orangnya. Mana Sayyidina Umar, dia kata orang yang paling
sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi adalah Abu Jahal. Dengan itu aku pun datang ke rumahnya. Setelah aku mengetuk pintu, beliau pun keluar dan berkata, "Selamat datang. Hal apa yang bawa kamu kemari?" Kata Umar, "Aku kemari untuk memberitahu yang aku ini telah pun beriman dengan Allah dan pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku percayai dengan apa yang dibawanya." Semerta beliau menutup pintu di hadapanku sambil berkata, "Tuhan celakakan engkau dan celakakan berita yang kau bawakan itu." Baik, nak sebut di sini bahawa Sayyidina Umar ni kira berani ya. Tak. Mana dia tahu siapa yang paling membenci dan memusuhi Rasulullah tu, orang yang paling tu dia pergi jumpa, dia beritahu dia masuk Islam. Maksudnya dia berani sungguh ha. Kalau orang lain nak pergi cerita, tak pasal kena belasah ha. Kerana Abu Jahal ni pun dalam kalangan yang ada pengaruhnya tersendiri dalam masyarakat Arab Quraisy. Jadi dia berani pergi jumpa, dia beritahu siap bahawa aku telah memeluk Islam. Telah beriman dengan Allah dan pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal tak berani nak buat apa, dia tutup pintu lah. Dia tutup pintu, maka dia pun kata celaka apa semua begitulah. Baik, Ibnul Jauzi menyebut bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, bila mana seseorang itu meluk Islam, maka ramai orang yang memegangnya lalu memukul-mukulnya. Ni tadi. Nak kata Sayyidina Umar ni berani sungguh, dia pergi jumpa Abu Jahal hak paling setuju dengan Islam, setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu. Maknanya pada dia makna patutnya kena lanyak kena pukul lah. Tapi kerana ketegasan dia, kerana berani dia, Abu Jahal tak beranilah nak belasah dia. Hanya sekadar boleh tutup itu. Maka dia ceritalah bahawa kalau seseorang diketahui bahawa seorang itu masuk Islam, maka ramai orang yang akan pergi pegang dia, pergi pukul dia. Tapi Sayyidina Umar tak berlaku kepada Sayyidina Umar. Kerana orang tak berani. Kerana kita kata kasar dia lah. Kalau pergi nak pukul dia lagi, orang nak pergi pukul kena dulu. Dan beliau bertindak balas melawan orang ramai. Baik, tapi aku setelah memeluk Islam, aku datang ke rumah bapa saudaraku Al-As bin Hashim dan aku memberitahunya. Beliau terus masuk ke dalam rumah dan aku pergi ke rumah salah seorang pembesar Quraisy, aku beritahu tentang musuhku. Beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Sayyidina Umar cerita, dia nak cerita bahawa kalau masuk Islam, orang lain masuk Islam ni kena pukul lah. Cuma dia tak. Dia pergi ke rumah orang tu, orang Sayyidina Umar, cerita tentang masuk Islam, orang tutup itu. Orang tak ada mari kata, orang masuk Islam, pukul tumbuk ke mana, tak berani. Baik. Kerana itulah sikap Sayyidina Umar tu sendirilah. Manakala orang takut kepada dia lah tu. Ibnu Hashim dan Ibnu Jauzi menyebut secara ringkas bahawa Sayyidina Umar semasa beliau menganut Islam, beliau telah datang menemui Jamil bin Muhammad Al-Jumahi yang banyak membawa cakap. Setelah beliau beritahu bahawa Umar telah memeluk Islam, beliau pun melaung sekuat suaranya, "Umar ibn Al-Khattab telah keluar agama." Jawab Umar yang sedang berada di belakangnya, "Kamu ini dusta. Sebenarnya aku memeluk Islam." Yang hadir di situ memprotes dan membantah terhadapnya. Di situ mereka bergaduh dan berkelahi dan tumbuk-menumbuk hingga matahari rembang. Umar terseletih, Umar pun duduk namun mereka masih membelasahnya. Kata beliau, "Buatlah apa yang kamu nak buat dan aku bersumpah demi Allah, kalaulah kami semua 300 lelaki nescaya kami membiarkannya berhadapan dengan kamu untuk kamu buat apa saja. Atau akhirnya kamu terpaksa meninggalkan saja." Itu nak sebut bahawa beraninya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Mana kalau dia lawan sungguh. Tu tak kira lah ramai mana orang datang nak membelasah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak takut. Ni kata. Dia tak takut. Sayyidina Umar ni tak takut. Kalau dia takut, dia tak pergi dah. Dia tak pergi dah rumah-rumah tadi Abu Jahal. Kemudian bapa saudaranya Al-As bin Hashim. Kemudian pembesar Quraisy yang lain. Dia beritahu. Mereka ni semua tutup pintu ya. Tutup pintu. Kalau Abu Jahal tadi tutup pintu, lepas tu sebut celakalah engkau apa semua begitulah. Tak berani secara fizikal. Tu. Masuk. Kita beri laluan azan isyak dulu.
Allahumma rabbah wa syaraf wa ba'ath wa anta innaka la Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sambung sikit lagi kisah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kisah Islamnya Sayyidina Umar. Baik, selepas itu pihak musyrikin bergerak menuju ke rumah Umar dengan tujuan untuk membunuhnya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar katanya, ketika beliau yakni Sayyidina Umar bin Khattab sedang ketakutan di rumahnya, Al-As bin Wail As-Sahami Abu Amru telah menyusul tiba ke rumahnya bersarungkan kain tebal sedangkan bajunya beralaskan sutera. Beliau adalah dari kabilah Bani Saham, semua mereka adalah setia kawan dari zaman jahiliah. Lantas beliau bersuara, "Apa hal kau ini?" Jawab Umar, "Kaum kau berniat membunuh aku kerana aku memeluk Islam." Kata Al-As, "Mereka tidak akan berdaya." Selepas beliau menegas demikian, ku terasa selamat. Demikian Al-As pun keluar dari situ, di mana beliau mendapati orang ramai membanjiri lembah Makkah, dan beliau bertanyakan mereka semua, "Ke mana kamu semua ini?" Jawab mereka, "Itu dia Ibnu Al-Khattab telah keluar dari agamanya." Jawab Al-As, "Tidak, kamu tidak akan berdaya bertindak dengan itu." Orang ramai pun berpatah balik. Mana hal keadaan masyarakat Arab musyrikin ni, ramai-ramai mereka pakatlah. Mana dengan ramai ni kata satu lagi. Kalau seorang dua orang tak berani, bila ramai beribu ramai, kalau kita pakat pergi serang Sayyidina Umar, bunuh Sayyidina Umar. Maka hal itu setelah Sayyidina Umar tahu, maka mari jugalah berasa takut dalam diri Sayyidina Umar, yang disebutkan tadi, masa khawatir. Akan tetapi datang kepada Sayyidina Umar sahabat dia, Al-As bin Wail As-Sahami, kata mereka tidak mampu, tidak berdaya nak buat. Maka inilah akhirnya mereka semua ini berpatah balik. Kerana disebutkan oleh Al-As bin Wail As-Sahami bahawa kamu semua tidak mampu nak bertindak atau tidak berdaya bertindak ke atas Sayyidina Umar. Makna sahabat ni nak sebut ni sahabat baik Sayyidina Umar lah, walaupun mereka ini tidak meluk Islam, tapi kerana mereka berkawan, setia kawan sejak zaman jahiliah, sejak kecil lagi. Maka Al-As ini bertindak nak bela sahabat dia. Jadi dia beri peringatan kepada pemuda-pemuda dalam kalangan musyrikin Quraisy yang datang nak pergi serang Sayyidina Umar, beritahu, nak beri petakutlah bahawa kamu tidak berdaya bertindak nak membunuh Sayyidina Umar. Maka mereka semua ni patah balik. Dalam ungkapan lain, Ibnu Ishaq meriwayatkan, "Demi Allah, semua ke-10 orang mereka dah menyingsing lengan untuk bertindak terhadap Umar." 10 orang pemuda. Hal ini berlaku di sebelah pihak kaum musyrikin, malaikat di sebelah kaum muslim pula. Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan katanya, "Ku telah bertanya kepada Umar Al-Khattab, kenapa engkau digelar Al-Faruq?" Maka mari pula pertanyaan, kenapa Sayyidina Umar digelar Al-Faruq? Kata Umar, "Hamzah telah memeluk Islam 3 hari lebih dahulu daripada aku." Sayyidina Hamzah ni masuk Islam awal sikit lah. Kemudian beliau mencerita kisah keislamannya. Di akhirnya beliau menyebut, "Ketika aku mengucap 2 kalimah syahadah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kita ini di atas kebenaran sama ada kita mati atau hidup?" Mana berani bahawa dalam kebenaran ni mati ke hidup tu tak apa. Maka hal inilah Sayyidina Umar mencadangkan agar Allahumma Sayyidina Muhammad secara berani pergi ke Masjidil Haram. Maka jawab Rasulullah, "Ya, memanglah demikian. Demi jiwaku di tangannya, sungguhnya kamu sekalian di atas kebenaran, sama ada kamu mati atau kamu hidup." Aku berkata, "Oleh itu apa perlu bersembunyi di sini?" Sayyidina Umar kata, "Anda kena berani." Sayyidina Umar berani. "Demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, kita mesti keluar dari sini." Kami semua pun membawa baginda keluar. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah dan sahabat-sahabat lain bawa Nabi keluar. Kami bersusun dalam 2 saf. Hamzah dalam satu saf dan aku pula dalam satu saf yang lain. Mana 2 kekuatan, 2 tonggak kekuatan di awal Islam, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Masing-masing dia buat 2 saf, 2 kumpulan lah. Satu diketuai oleh Sayyidina Hamzah, satu kumpulan lagi Sayyidina Umar. Nak pergi dalam serentak supaya apa? Supaya datang ramai-ramai ni, mereka tak berani nak buat
nak aniai, nak zalim, nak buat jahat kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjalan serentak bak rentak kisaran yang bergegar hinggalah kami masuk ke dalam masjid. Pihak Quraisy sedang memerhatikan dengan tajam ke arahku dan Hamzah. Mereka semua disebelungi duka cita dan keresahan yang tidak berkesudahan di hari itu. Dia tak nak buat apa pasal dah. Dah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah mengetuai pasukan ni, mengetuai kumpulan ni, depa tak berani. Kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan daku dengan Al-Faruq, pembeza hak dengan benar tadi. Kalau benar kenapa nak takut? Begitulah. Kalau kita dalam kalangan yang benar, kenapa nak takut? Pergilah. Kalau kata mati, kalau kata depa tak berani, kita terus depa tak berani nyerang, kita hidup. Kalau depa serang ramai mana pun, matilah. Dua lah. Maka keberanian Sayyidina Umar mempertahankan kebenaran tadi. Ya. Maka dengan demikian Nabi dan para sahabat dapat masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke Masjidil Haram. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan dengan katanya, sebelum ini tidak pernah dapat kami bersembahyang di Kaabah kecuali setelah Umar memeluk Islam. Ni kisah ni gelaran Nabi kepada Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, kerana Sayyidina Umar kata, kalau kita dalam kalangan yang benar, kenapa kita nak takut? Hatta mari mati sekalipun, begitu. Maka dengan demikian maka disebutkan setelah Sayyidina Umar masuk Islam, barulah mereka dapat sembahyang di depan Kaabah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengisahkan dengan katanya, setelah Umar Islam, agama Islam mula memancar. Seruan kepadanya pun dibuat secara terang-terangan dah. Kerana keberanian Sayyidina Umar. Dan kami pun boleh duduk dikelilingi Kaabah dalam halakat-halakat, bertawaf dikelilingi Kaabah. Kami mengadili orang yang menindas kami dahulu, malah kami dapat membalas balik pengenaan mereka terhadap kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami menjadi gagah dan mulia dengan Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, maka selesai situ kisah Sayyidina Umar yang memeluk Islam. Maka dengan masuk Islam mula Sayyidina Hamzah. Dan beberapa hari selepasnya disebutkan lepas 3 hari masuk pula Sayyidina Umar. Memperkuatkan lagi Islam di bumi Makkah. Memperkuatkan Islam dan memberi semangat kepada kaum muslimin, khususnya para sahabat dalam memperjuangkan Islam. Kalau sebelum ini secara senyap-senyap ataupun secara tidaklah secara terang-terangan, tetapi setelah Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, maka Islam itu disebarkan secara terang-terangan, kerana dah ada orang yang kuat untuk mempertahankan Islam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian kisah Islamnya Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Beberapa perkara yang boleh kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sekadar itu mudah-mudahan diberikan kefahaman dan dapat kita mengambil ibarah daripada kisah Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yathba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.